semakin bertambah-tambah amal kebajikan kami setiap hari, dan jadikanlah kubur kami nanti tempat kami beristirahat dan bukan tempat kami menerima azab siksa-Mu. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingati-Mu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki amal ibadat kami padamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami juga mohon rahmat-Mu, Ya Allah, pada majlis sambutan Maulid Rasul ini. Semoga Engkau berikan kepada guru-guru Al-Quran dan para jani ini dan hadirin semuanya hidayah dan petunjuk. Engkau memperkukuhkan perpaduan di kalangan kami. Engkau memberi semangat yang tinggi kepada kami untuk terus mendalami ilmu Al-Quran. Kau dorongkanlah hati guru-guru Al-Quran dan para jani ini untuk istiqamah mengajar dan menyebarkan ilmu Al-Quran dengan ikhlas tanpa mengharapkan sanjungan dan pujian. Kau berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan kebajikan dan amal soleh. Allahumma ya hayyum ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Kami mohonkan juga ya Allah keselamatan, kesentosaan, keamanan, kemakmuran, kemajuan dan keberkatan untuk negara kami yang dicintai ini, rakyatnya sejahtera dan bersatu padu, dan agamamu terus terpelihara di bumi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih di atas kepada Tuan Haji Isa bin Abdul Rahman di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi majlis kita akan bertambah lancar dan mendapat rahmat Allah SWT insya-Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian, marilah sama-sama kita teruskan majlis kita dengan sama-sama kita mendengar bacaan Bazanji yang akan dipimpin oleh Ustaz Ilman bin Sukayat, dan seterusnya kita akan sama-sama berselawat bersama pimpinan Ustaz Ismail dan Ustaz Salihuddin Al-Ayubi. Jadi dengan itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Penuh lah jadualnya Ustaz. Ni habis ni nanti petang dekat Semerah. Oh, Masya Allah. Masjid. Dekat Surau. Oh. Program kampung. Allahumma salli ala Muhammad. Sila. Allahumma salli. Malam dekat Pari Bilal. Oh. 2-3 hari jugalah kat sini. Biasa hujung minggu memang kat sini. Ha. Dekat tu sekolah kan? Macam mana? Sekolah kan madrasah. Madrasah ya betul. Kat sana ada ustaz-ustaz dia. Hari biasa Hari Ahad sampai Khamis dekat madrasah. Madrasah ustaz mengajar juga. Mengajar. Mudih mengajar pun. Mengajar. Oh, Allah. Tapi kita ada ustaz guru-guru itu. Dah 14 tahun. Masya-Allah. Betul-betul kena panah matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam cantik. Malam cantik. Lighting dia bagus. Tak cuci. Nanti nak ambil kereta. Kat sini tak apa. Kita punya guru-guru Quran tu ni semua nak otak-otak. Oh, Veteran-veteran ni. Yalah. Muda kurang. Semua dah tua-tua. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال البرية. Ini nanti sampai pukul berapa katanya, sesuatu situasi kat sini. Ceramah. Tak, saya ikut orang setempat. Kalau orang setempat tu dia bagi
Bagi masa panjang lah dia, kalau pendek lah. Situasi kat sini dia punya program ujung dia nak macam mana? Sejam setengah. وكان قد اجتاز Boleh, tak ada masalah. بأمواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعادون ثقفه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 program memang tahunan lah. قمرية Pelajarnya berapa orang, Ustaz? Saya 70. Oi, ramai. Laki semua kan? Perempuan ada. Oh. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة Hafiz tu kitab. Kitab ada juga. Hujung minggu lah, hujung minggu. Sana pun ada ustaz ada. Biasanya saya mengajar. Kitab Ustaz lah. وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengerusi majlis yang saya hormati lagi saya muliakan Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Rozali bin Haji Jamil Al-Hafiz, Mudir Madrasah Tahfiz Al-Quran Kampung Melayu Raya Segamat. Yang saya hormati Ketua Kampung Panco Tuan Haji Saleh bin Saad. Saya hormati SU Badan Setiausaha Badan Daerah Guru-Guru Al-Quran Daerah Batu Pahat Ustazah Haja Johara binti Kamit. Dan saya hormati juga saya kasihi selaku tuan rumah Haji Ahmad Bahtamam bin Haji Basri dan Ustazah Hajah Siti Hairiah binti Haji Saleh. Yang saya hormati tuan-tuan imam masjid, pengurusi masjid, tuan-tuan guru, puan-puan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hajah-hajah, haji-haji dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah himpunkan kita pada pagi yang mulia ini di dalam satu majlis yang sangat mulia yang kita sambut tiap-tiap tahun, bahkan bukan tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan. Kalau dari jabatan tu, daripada sebesar-besar jabatan sampailah sekecil-kecil jabatan pun sambut. Kalau kampung tu dari kampungnya, masjidnya, suraunya, sampailah rumah ke rumah kita sambut, iaitu kita sambut junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertamanya saya nak ucapkan terima kasih tak terhingga kepada tuan rumah. Kita adakan majlis sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini. Sambutan Maulidur Rasul Guru-Guru Al-Quran dan Pariani kita adakan di rumah Haji Ahmad Bahtamam bin Basri dan Ustazah Hajah Siti Hairiah binti Haji Saleh. Masa raya itu hari sambut di rumah saya. Time maulid ni pula masa kita berbincang sesama AJK, Ustazah Hairiah kita angkat dulu tangan cepat-cepat dia angkat tangan nak adakan majlis di rumah dia. Dalam hati saya ni rasa cemburu. Rasanya saya pun nak adakan lagi kat rumah saya. Tetapi rasa tak adil pula. Jadi kita sambut di rumah ni. Sebab itu kita berterima kasih sangat. Penat memang penat. Selaku tuan rumah memang penat, banyak kerjanya. Tapi saya rasa dan saya yakin dan saya pasti hari ini yang paling gembira, yang paling seronok, yang paling happy adalah tuan rumah. Kerana apa? Kerana dia mendapat tetamu, menyambut tetamu yang sangat ramai. Tetamu membawa rezeki. Keluarnya diampunkan dosa-dosanya, insya-Allah. Allah ampunkan dosa-dosa tuan rumah ni. Amin, insya-Allah. Kita doakan mudah-mudahan selaku tuan rumah Haji Bahtamam dan Hajah Hairiah, mudah-mudahan dilimpahkan rezeki yang banyak, dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dalam iman, diberi anugerah kebahagiaan, kesihatan, keafiatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Dan yang keduanya saya nak ucapkan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa kita, ahli jawatan kuasa Guru Al-Quran dan Pariani, atau tidak secara langsung terlibat juga dalam menjayakan program maulid kita pada hari ini. Dan insya-Allah terima kasih juga saya ucapkan kepada penyumbang-penyumbang
pengifak ustaz-ustaz, ustazah-ustazah kita yang menyumbang untuk majlis maulid ini. Mudah-mudahan sumbangan ini merupakan satu amal jariah tuan-tuan, puan-puan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak. Allah bagi kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada hadirin semua yang hadir pada pagi ini. Tanpa kehadiran tuan-tuan, puan-puan, maka mungkin tidak berjaya majlis ini. Allah bagi taufik dan hidayah untuk tuan-tuan hadir ke majlis ini. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama dapat menjayakan majlis yang sangat mulia ini dengan satu tujuan. Apa tujuannya tuan-tuan? Pertamanya mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, tanda kasih cinta kepada kita, kasih cinta kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur. Jadi ustaz, alhamdulillah inilah guru-guru Al-Quran kita, muka-mukanya berseri-seri, bercahaya-bercahaya. Mereka inilah guru-guru yang mengajar di Dun Pariani. Inilah guru-gurunya. Dan ramai yang otai masih berbisa sampai ke hari ini tetap mengajar Al-Quran. Saya pun salah satu anak muridnya dan hari ini juga menjadi guru Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru-guru kita yang berada di dalam majlis ini. Jadi insya-Allah rasanya saya tak berucap panjanglah, cukup saya nak menzahirkan terima kasih kepada sekalian hadirin yang hadir pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Safiuddin atas ucapan aduan beliau sebentar tadi. Jadi begitulah, mari kita dengan rasa bersyukur kerana dapat mengadakan majlis pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang telah dirancang, apa sumbangan yang diberi oleh tuan-tuan sekalian akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, majlis kita akan diteruskan lagi dengan majlis utama kita. Acara utama kita pada pagi ini iaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Razali bin Haji Jamil Al-Hafiz, Mudir Madrasah Tahfiz Al-Quran Kampung Melayu Raya, Segamat, Johor. Sedikit saya bacakan biodata Ustaz Al-Fadil. Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Razali bin Haji Jamil Al-Hafiz. Beliau merupakan Mudir Madrasah Tahfiz Al-Quran Kampung Melayu Raya, Segamat, Johor, yang telah ditubuhkan hampir 15 tahun lamanya. Berasal daripada Segamat. Berumur, boleh sebut tahun umur? Boleh, 50 tahun. Muda lagi nampak. Jadi seterusnya mengajar kitab-kitab surat, mengaji Pondok Tahfiz Al-Quran Seri Merlong Rengit Batu Pahat, iaitu Datuk Kiai Haji Suhali Salihin, lulusan bidang Usuluddin UM, lulusan Institut Tahfiz Al-Quran wal Qiraat dari Jakim, selaku motivator sekolah, madrasah dan lain-lainnya. Selain itu juga beliau mengajar kitab-kitab tauhid, hadis, fiqh, tasawuf dan adab di masjid, surau dan lain-lain tempat. Jadi penceramah kita pada hari ini bukanlah calang-calang orangnya nampaknya, dengan lulusan yang kita baca tadi. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan dapat kita ambil manfaat daripadanya, dapat kita gunakan dalam kehidupan kita seharian, dapat diamalkan insya-Allah, dan lebih melahirkan lagi rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tanpa buang masa, dengan segala ta'zimnya mempersilakan menjemput Al-Fadil Ustaz untuk ke hadapan bagi memberikan ceramah beliau pada pagi ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'alil 'azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitan. Qalu mal makhraju minha ya Rasulullah? Qala kitab Allah fihi naba'un ma qablakum wa khabarun ma ba'dakum wa hakamun ma bainakum. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha saudara pengurusi majlis yang berbahagia, penggerak Dun Paiyani Ustaz Safiuddin Kaprawi, yang berbahagia Tok Ketua Kampung, yang berbahagia juga dan yang dimuliakan tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah, alim ulama dan para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izin daripada Allah pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam suatu majlis yang amat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlis memperingati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kita ini hadir adalah sebagai benar-benar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Yang keduanya, saya sendiri mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak penganjur untuk kali pertamanya dalam program ini saya dijemput untuk mengisi program hari ini. Walaupun tempat ini saya hadir untuk kali kedua. Tempat ini saya hadir untuk kali kedua. Kerana tuan rumah ni saya biasa dengan dia. Dia pernah jemput kuliah di sini. Jadi hari ini adalah hari yang kedua untuk saya bersama-sama dengan tuan-tuan di tempat yang amat barakah ini. Saya ucap terima kasih atas jemputan untuk mengisi program pada pagi ini. Jutaan terima kasih yang tidak terhingga. Begitu juga saya mohon ampun dan maaf terlebih dahulu dalam mukadimah ceramah Maulid pada pagi ini. Sekiranya nanti ada ucapan, ungkapan atau perkara yang tak berapa kena saya sampaikan pada tuan-tuan, maklumlah walaupun kita ni satu negeri tapi lain daerah. Kita ni satu negeri tapi lain daerah. Jadi justru itu bimbang-bimbang tak berapa kena bahasa dan situasi tempat. Tapi tadi saya sempat tanya ketua kampung, sini ramai Melayu ke Jawa? Dia kata lebih kurang Jawa ada, Melayu ada. Jadi kira senanglah tuan-tuan. Bila sebut Melayu, Jawa tu lebih kurang aku juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa mic depan saya ni dengan mic yang tadi, saya rasa mic yang tadi tu macam canggih lagi pada yang ini tuan-tuan. Rasa kalau tuan-tuan dengar sama ke berbeza? Tadi Ustaz bercakap dengan guna yang itu dengan ni, mana yang tuan-tuan sedap dengar? Yang ni kan, yang ni nampak canggih. Saya nak yang tu tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kena tukarlah ni tuan-tuan saya nak yang tu. Tak
tak apa. Saya pegang je lah tuan-tuan, senang. Agak-agak dengar atau tidak tuan-tuan ni? Maklumlah yang dengar ni rasa saya orang yang lebih lama pada saya. Nak kata sebut tua malu. Jadi kira orang lama. Betul tuan-tuan Tadi pengurusi pun dah cakap dah. Nampak muda. Jangan tuan-tuan, saya dah tua. Janggut pun dah putih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pada pagi ini saya berdepan dengan orang yang kalau disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya nak ajak pada pagi ini, tuan-tuan adalah guru Quran dan ahli Al-Quran, dan tuan-tuan adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, Ahlul Quran ahlullahi wa khassah. Ahli Al-Quran itu adalah ahli Allah, orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya dipahamkan bahawa yang di hadapan saya ni semuanya adalah guru-guru Quran. Walaupun dia kata tadi otai tuan-tuan masih dah, walaupun dah otai tapi masih lagi nak mengajar. Tuan-tuan, kita kena lihat apa yang telah disebutkan oleh Nabi tentang orang yang ahli Quran. Nabi kata ahlul Quran ahlullahi wa khassah. Ahli Quran itu adalah ahli Allah dan orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ni yang menjadi ahli Quran, Allah angkat darjatnya ahli Allah. Allah angkat darjatnya. Artinya mulianya seorang ahli Quran. Dan kalau kita tuan-tuan lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang kita pagi ini menyambut sejarah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut yang diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah. Bila Sayyidina Aisyah ditanya tentang Nabi, pribadi Nabi, macam mana akhlak Nabi? Maka Aisyah jawab, kana khuluqul Quran. Adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi artinya tuan-tuan, kalaulah digambarkan dalam hadis Nabi, dalam sejarah Islam, Nabi itu akhlaknya Al-Quran, artinya keseluruhan Al-Quran yang bermula daripada ayat pertama sehingga ayat terakhir, bermula daripada surah pertama hingga surah terakhir, bermula daripada 114 surah, bermula daripada ayat 6236 ayat, bermula daripada ayat awal Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq turun pada Nabi sehingga kepada ayat akhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itulah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada itulah yang tuan-tuan, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, para hadirin sekalian, menjadi orang ahli Quran. Tuan-tuan sebenarnya mendukung akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sebenarnya mendukung Nabi itu dalam hidup kita. Tuan-tuan sebenarnya sedang menyebarkan pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang saya nak sama-sama kita sedar dan muhasabah. Oleh kerana Allah Ta'ala sendiri yang meninggikan kedudukan kita sebagai ahli Quran. Oleh kerana Nabi sendiri yang mencerminkan dalam kepribadian dia Al-Quran dalam tubuh badan dia sebagai pakaian dia. Artinya kita sebagai penyambung generasi itu, jangan berani ataupun ada dalam lubuk hati kita menjatuhkan maruah yang telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali kita merendahkan apa yang telah ditinggikan sendiri oleh Allah, apa yang telah dipaparkan sejarahnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dalam lubuk hati kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, kena ada rasa izzah itu, kena ada rasa kemuliaan itu, bahawa orang ahli Quran adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham ibu-ibu sekalian? Boleh faham para guru sekalian? Tetapi apa yang saya nak ingatkan kepada kita bersama, terutama ingatan itu kepada diri saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan untuk menjadikan satu tanggungjawab yang terpikul di bawah kita sama-sama. Apa yang Nabi kata, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda. Apa kata Nabi? Akan datang satu zaman di kalangan umatku. Bila kata Nabi akan datang satu zaman di kalangan umatku, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan mengaku tak tuan-tuan ni umat Nabi? Ustazah-ustazah belakang mengaku tak umat Nabi? Dah sarapan belum ni? Belum, patutlah tak jawab. Tuan-tuan, tuan-tuan ni umat Nabi atau tidak? Alhamdulillah. Kita mengatakan diri kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya nak memberi ingatan untuk diri saya dan tuan-tuan. Nabi telah memberi peringatan. Suatu masa akan datang di kalangan umat aku, la yabqa minal islami illa ismuh. Tidak akan kekal Islam itu, hanya tinggal nama sahaja. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Tidak akan kekal daripada Quran, tinggal tulisan saja. Pencintanya tidak ada, pembacanya tidak ada, pengajarnya tidak ada, kelasnya tidak ada. Ini kenyataan daripada Nabi SAW. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu sekalian sebagai guru Quran, bila guru Quran dia mesti ada anak murid. Bila dia mesti ada anak murid, dia mesti ada kelas Quran. Bila dia ada kelas Quran, dia mesti ada kitabnya. Bila kitabnya ada, dia ada masa untuk belajar Al-Quran. Selagi keadaan itu ada, keadaan itu ada, Nabi janji Quran tidak akan hilang, Islam akan terbela. Kerana Nabi kata akan sampai satu zaman di mana Al-Quran tinggal tulisan saja. Pembaca tak ada, pengajar tak ada, kelas pun tak ada. Ibu-ibu, boleh faham? Baik, sekarang di hadapan saya ni semua ahli Quran. Pencinta Quran, pewaris kepada Nabi SAW. Yang Nabi saya gambarkan tadi, dia punya akhlaknya adalah Al-Quran. Apa yang saya nak ingatkan kepada kita bersama-sama, kita berdepan di satu zaman yang medannya amat getir dan bahaya. Saya nak tanya ibu-ibu dan bapa-bapa dan para ustaz-ustazah sekalian. Kalau pada pagi ini, ustazah dan ustaz dihadiahkan antara Quran dengan handset, bawa balik, agak-agak dua bahan ni, mana selalu lebih pegang? Boleh jawab ibu-ibu belakang? Ustazah boleh jawab? Kalau hari ini dihadiahkan kepada ustazah dan ustaz-ustaz handset dengan Al-Quran, bawa balik, secara imajinasi hidup sebelum ni, agak-agak mana lebih pegang? Apa dia? Al-Quran dengan handset mana lebih pegang? Betul ya? Saya yakin demikian. Kalau itu betul-betul ibu-ibu jawab, saya rasa gembira dan syukur sangat. Tetapi ingat ibu-ibu, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yauma yanzurul mar'i. Oh, tukar juga nak pakai yang asal. Okey. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ayat 40 juzuk 30 surah An-Naba. Allah Ta'ala sebut, dia kata, di hari kiamat kelak, setiap individu orang itu akan melihat tangan dan kakinya apa yang dibuat atas muka dunia. Dan sehingga orang-orang yang kafir itu menyaksikan perbuatannya, melahirkan kata-kata, alangkah baiknya dulu kalau aku hidup atas muka dunia, jadi tanah, tidak jadi manusia. Jadi artinya ibu-ibu hari ini mengatakan Quran dengan handset, Quran lebih pegang, betul? Nanti sama-sama kita tengok ibu-ibu punya lakonan, betul ke tak betul? Faham ibu-ibu? Ayat yang saya baca, ibu-ibu baca mengajar anak-anak. Ayat yang saya baca, tuan-tuan baca, ajar anak-anak. Ayat 40, juzuk 30, juzuk surah An-Naba. Ayat ini Allah menggambarkan setiap individu termasuk saya akan tengok lakonan. Kita sekarang ini tengah jadi artis. Ustaz tengah jadi artis, saya tengah jadi artis, tok-tok kampung jadi artis, ustazah-ustazah semua jadi artis. Jadi kena molek-molek jadi artis. Kenapa? Ibu-ibu akan tengok wayang kita. Kan? Kita akan tengok. Artinya, saya tanya sekali lagi secara jujur, Quran dengan handset mana lebih pegang? Dalam tas beg tu ada Quran ke ada handset? Nak tanya, dalam tas beg ada apa? Quran. Alhamdulillah kuat yang kata Quran. Yang belakang tu tak jawab tu confirm ada handset tu. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan, saya bukan nak kata apa. Saya nak menjelaskan ini tanggungjawab saya dan tuan-tuan. Ini tanggungjawab saya dan ibu-ibu sekalian. Kenapa? Di sebelah tuan-tuan, di sebelah ibu-ibu, dalam rumah tuan-tuan, dalam rumah ibu-ibu ada anak masing-masing. Ada yang anak 5, ada yang anak 6, ada yang anak 10. Kan? Aku anak 13. Tuan-tuan, kita lihat anak-anak kita dalam situasi hari ini, antara Quran dengan handset, mana dia lebih pegang? Terbalik pula jawab dia. Betul atau tidak? Inilah dia tanggungjawab tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian dalam suasana masyarakat hari ini. Kita berdepan dalam suasana anak kita berdepan dengan benda-benda seperti ini.
Dia lebih cintai benda ini daripada Al-Quran. Kita nak ajar dia bukan satu benda yang senang. Betul ibu-ibu? Nak ajar anak Quran senang ke? Ha? Kalau salah jawab, aku mudir madrasah. Jadi artinya kita kena ingat bahawa ini adalah satu cabaran kepada tuan-tuan ibu-ibu sebagai guru Quran. Bahawa tanggungjawab izah Allah telah tinggikan, Nabi telah tunjukkan, Allah telah muliakan. Al-Quran yang ada pada diri ibu-ibu itu dijamin oleh Nabi SAW dalam satu hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kamu akan Quran, Quran akan memberi syafaat kepada diri orang yang membaca. Kalau Al-Quran adalah sebagai hiburan kita, kalau Al-Quran sebagai pakaian kita, kalau Al-Quran sebagai aktiviti kita, kalau Al-Quran memang panduan kita, maka kita tak bimbang bahawa kita akan diberi syafaat oleh Allah melalui Al-Quran yang kita baca. Tetapi tuan-tuan, ibu-ibu, kalau ibu-ibu dibagi satu handset dengan Quran, mana lebih cepat pandai? Cuba jawab. Dibagi satu handset dengan Quran, mana lebih cepat pandai? Boleh jawab? Tak boleh jawab orang apa Don Paiyan ni bisu ke? Saya tanya lagi sekali tuan-tuan, antara Quran dengan handset itu mana lebih cepat pandai? Tentunya handset. Artinya apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan, kita berdepan dalam dunia hari ini yang ada satu program, yang program itu senang untuk dipelajari berbanding dengan Al-Quran. Artinya satu tanggungjawab ke atas bahu kita, bahawa Al-Quran ini adalah satu kitab yang Nabi SAW kata memberi syafaat kita bukan sekadar di dunia sampai hari akhirat. Tetapi handset dia tak beri syafaat kita sampai hari akhirat. Tetapi orang mencintai benda tu lebih pada Al-Quran. Betul? Jadi ibu-ibu, tuan-tuan, para ustaz dan ustazah, kena ada dalam kepala otak kita jati diri yang tinggi, kena ada matlamat yang tinggi, kena ada masa pengorbanan yang tinggi, kena ada kekuatan diri untuk kita berdepan dengan situasi ini. Kerana inilah yang telah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nak bawa Al-Quran. Nabi nak bawa Al-Quran, nak bawa Islam dalam suasana masyarakat dipanggil jahiliah. Masyarakat jahiliah. Dalam tempoh 23 tahun, 13 tahun dekat Mekah, 10 tahun dekat Madinah, clear daripada masyarakat jahiliah jadi masyarakat Islam. Dengan kenyataan datang sendiri daripada Allah. Allah kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah kata, hari ini aku sempurnakan agamaku dan aku terima, aku redha Islam itu sebagai agama. Artinya apa? Gerak kerja Nabi itu daripada masa 23 tahun, 13 tahun dekat Mekah, 10 tahun di Madinah, Allah mengiktiraf bahawa kerja kamu, wahai Muhammad, telah sempurna dan telah selesai. Aku mengiktiraf. Allah mengiktiraf. Telah sempurna dan rupa bentuk Islam telah digambarkan oleh Nabi SAW dan ianya ada dalam kitab Al-Quran yang ibu-ibu, tuan-tuan, ustaz-ustazah semua belajar. Persoalan yang kita kena timbul ialah, adakah kita boleh membawa manhaj yang sama ini dan merubah situasi zaman yang dikatakan maju dengan keadaan berpandukan kepada Al-Quran, tidak berkiblatkan kepada handset? Macam ustaz-ustazah, okey atau tidak? Macam, okey atau tidak? Ini adalah satu tanggungjawab yang diletakkan oleh Allah kepada bahu kita sama-sama. Kita tidak boleh mengesampingkan perkara tersebut. Kenapa? Nabi sendiri mengatakan ahlul Quran ahlullahi wa khassah. Ahli Quran itu ahli Allah dan orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengiktiraf orang ahli Quran. Tiba-tiba kita sebagai ahli Quran, kita ngajar, kita mendidik orang sambil lewa. Tak boleh. Kita kena mendidik bukan sekadar boleh mengaji. Kita boleh mendidik bukan sekadar dia boleh baca Quran. Tetapi kita boleh mendidik bahawa Al-Quran itu adalah baju pakaian untuk diri dia dalam hidup dia. Itulah sebenarnya. Macam ibu-ibu, berat tak berat? Berat tak berat? Memang berat. Tetapi Allah Ta'ala tak sia-siakan usaha seorang ahli Quran. Allah iktiraf dan Allah Ta'ala puji. Allah iktiraf dan Allah Ta'ala puji. Sebab itu, ibu-ibu, para ustaz dan ustazah, jangan kita rasa bahawa susahnya sebagai seorang guru Quran, susahnya sebagai orang pendidik, susahnya kita nak membaca Al-Quran dan mengajar. Jangan kita rasa rendah diri. Kita dipuji oleh Allah, diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang orang ahli Quran ni ada masa-masanya, Kak, apa khabar Kak? Saya nampak ada beberapa orang saya kenal. Dekat belakang tu
Muslimat, saya ada yang berapa kenal tu, bila datang tu muka macam kenal lama. Kan? Ada 2-3 orang kat belakang, tuan-tuan. Baik. Jadi, tuan-tuan, artinya satu cabaran yang berdepan dengan kita hari ini. Tuan-tuan tak boleh nak nafikan. Kenapa? Tuan-tuan ada anak, saya ada anak. Tuan-tuan ada suami, saya ada isteri. Tuan-tuan isteri seorang, saya isteri 2. Kan? Saya nak sebutkan cabaran berdepan dengan kita. Kita nak memprojekkan anak-anak kita sebagai orang yang benar-benar tahu Al-Quran, Islam dalam diri dia, menjadi pakaian untuk hidup dia. Tetapi kita dalam dunia hari ini, kita tuan-tuan, orang Barat, orang Yahudi, golongan Freemason yang cuba nak jatuhkan Islam, dia tak bawa bom kat tempat kita, tapi dia bawa ni je, tergolek habis kita. Betul tak, Ibu? Betul. Kita tengok Allah kata dalam Quran begini, "Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila." Surah Al-Insan, juzuk yang ke-29. Allah sebut, ingatlah Tuhanmu. Wadhkur isma rabbika bukratan. Ingat Tuhanmu pagi, wa asila, dan petang. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Dan waktu malam, hendaklah kamu tahajud, tasbih panjang dengan Allah. Cuba tengok ayat ni. Ibu-ibu dah biasa dengan ayat ni. Saya yakin ibu-ibu dah jadi para hafizah. Kan? Sebab otai-otai dah biasa dengan Quran. Macam orang buat kenduri, buat yasin dekat kampung. Kan biasa buat yasin dekat kampung ni, tuan-tuan. Yasin tu ada dekat bakul beg. Kan? Bila nak buat yasin tu bakulnya tolak. Tolak, ambil seorang. Tolak. Sampai balik kat Pak Imam, penuh balik semula. Tuan-tuan faham tak istilah saya? Kan? Buat yasin kat kampung, yasin dekat beg. Jadi orang akan ambil satu-satu. Tapi bila tolak, pusing sampai kat imam, penuh lagi. Itu maknanya apa? Maksudnya apa, tuan-tuan? Dah terlampau hafal, dah tak payah pagi pegang. Betul tak? Tak payah dah. Tengok ada lagi penuh. Maknanya dah dekat kepala. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan, ustaz-ustazah dah biasa dengan Quran, ayat yang saya baca ni dah dalam kepala. Betul tak? Cuma belum tentu amal dan tidak. Kan? Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, contoh, ingat kepada Allah pagi dan petang, dan waktu malam kamu kena bertasbih banyak. Ayat ini menunjukkan kepada kita, ini rupa hidup orang Islam. Pagi lepas subuh kena ada wirid, petang lepas asar ada wirid, malam sebelum tidur atau bangun tidur ada wirid. Betul? Saya nak tanya ibu-ibu, ada tak benda tu kat diri kita? Ada tak? Kalau ada, alhamdulillah. Tengok besok kita punya filem masing-masing. Jawab jangan tak betul. Tu tuan-tuan, ya. Jadi artinya tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh. Saya nak contohkan begini. Ibu-ibu, tuan-tuan, ustaz-ustazah ahli Quran. Saya sebut tadi 3 waktu ni. Cuba tengok ke anak sendiri. Anak seorang ustaz dan ustazah, anak seorang ahli Quran, 3 waktu tu pegang Quran ke pegang handset? Jujur cakap. Itu dia. Realiti kena faham betul-betul. Sini satu benda tanggungjawab yang cukup dipertanggungjawabkan kepada kita. Kita berterdedah hari ni, tuan-tuan. Anak kita pagi sempat tengok WhatsApp, petang sempat tengok Facebook, malam sempat tengok gaming, malam sempat Google, sempat YouTube. Betul? Betul tak? Mak dia sempat TikTok. Betul? Tak ajar ajar tak, alhamdulillah. Rajin datang kuliah tu. Batu 7. Tuan-tuan, kan? Tapi saya nak ingatkan, benda ni adalah benda yang kita akan hadap. Inilah situasi yang ada hari ini. Saya seorang guru, mudir madrasah. Saya pernah mengajar sekolah Arab di Sekamat, pernah menjadi seorang guru. Sekarang jadi public speaking dalam Medan University, Open University. Sekarang saya jadi pensyarah Open University. Tuan-tuan, ibu-ibu tahu Open University? Inilah dia kedudukannya. Orang jemput, saya datang, aku bercakap. Kan? Itu namanya Open University. Kira-kira yang saya bercakap depan saya ni semua orang-orang universiti, walaupun tak pernah masuk universiti. Kan? Allah bagi Open University. Kita belajar dalam suasana universiti yang terbuka. Allah bagi kita akal mata untuk berfikir. Jadi dunia kita hari ini, ibu-ibu dan tuan-tuan, para ustaz dan ustazah sekalian, kita berdepan dengan suasana yang cukup kritikal sebenarnya. Bahkan anak seorang ahli Quran, anak seorang ustaz, anak seorang ustazah, anak seorang guru Quran tak dapat membebaskan diri daripada perkara ini. Betul? Tak dapat nak membebaskan diri. Tetapi saya nak sebutkan,
Bagaimana Nabi SAW tadi, dia datang daripada sudut suasana masyarakatnya jahiliyah, tapi Nabi mendidik dan Nabi keluarkan statement, khairul quruni qarni, sesungguhnya sebaik-baik kurun itu adalah kurun aku. Dan kurun Nabi, iaitu kurun Nabi dan sahabatnya, diiktiraf oleh Nabi, bahkan diiktiraf oleh Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Bainah, Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Ada ke ayat tu ustazah sekalian? Ada kan? Surah Al-Bainah radhiyallahu anhum wa radu. Agak-agak sambungan dia apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an, sambungan dia apa? Oh, pandai. Zalika liman khasyara. Ayat ini memberi maksud bukan sekadar bunyi dan baca. Allah kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Siapa dia? Sahabat Nabi SAW. Sebab tu bila kita sebut sahabat Nabi, mesti hujung ada radhiyallahu anhum. Artinya apa? Mereka itu diredai oleh Allah, Allah redha kepada mereka. Ibu-ibu dan tuan-tuan sekalian, cuba fikir. Kalau Allah sendiri sebagai Allah, sebagai Tuhan yang mencipta makhluk, meredai akan hambanya, artinya hamba tu baik tak baik? Mesti cukup baik, sebab Allah sendiri yang mengatakan keredaan ada padanya. Artinya tuan-tuan, zaman Nabi daripada asal zaman jahiliah boleh dirubah oleh Nabi dengan keadaan mengikut Al-Quran, sehingga Allah redha kepada generasi yang telah dididik oleh Nabi. Tuan-tuan, ibu-ibu, ustazah-ustazah dan ustaz sekalian, memikul satu tanggungjawab ni. Adakah kita boleh merubah generasi kita, anak-anak kita, suasana bangsa kita ini kepada generasi yang telah diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu satu tanggungjawab yang terpikul dalam bahu kita. Sebab kita akan ditanya oleh Allah. Itulah yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia kena jadikan manhaj kepada diri kita, modul kepada diri kita, Al-Quran itu. Artinya apa? Ustaz dan ustazah, jadikan Al-Quran sebagai pakaian diri, bukan sekadar bacaan di mulut. Jadikan Al-Quran sebagai pakaian diri, maka kita kena mengkaji Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu akan membela, memberi syafaat kepada kita besok di hari akhirat. Jadi apa yang saya nak sebut, kita jangan menjatuhkan kedudukan izzah kita di sisi Allah yang telah Allah angkat. Kerana apa tuan-tuan? Ibu-ibu, para ustaz-ustaz sekalian, hari ini kalau nak disebutkan tuan-tuan, saya tak nak sebut tuan-tuan, saya sebut saya. Saya ada ni satu. Saya ada ni dua. Saya ada ni tiga. Itu ustaz zaman kontemporari. Dia ada tiga. Saya yakin ibu-ibu lebih pada saya. Tak ya? Tetapi kalau tak pun, satu confirm ada. Betul? Satu confirm ada. Betul tak? Saya nak tanya, cuba secara jujur angkat tangan. Yang ada dalam ni, satu pun tak ada. Cuba angkat tangan. Nak tanya, satu pun tak ada. Cuba angkat tangan. Jangan bohong filem tengah berjalan sekarang ni. Tak, satu ada, kira-kira paling kurang satu pun ada, betul tak? Artinya ibu-ibu terdedah dengan bahaya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Saya sebagai guru, ibu-ibu sebagai guru, kita manusia bukan Nabi. Kita manusia bukan Nabi. Artinya kita terdedah dengan perkara tersebut. Saya yakin kalau ibu-ibu, antara aplikasi Quran and Riyadh dengan aplikasi WhatsApp, Facebook dengan YouTube, mana lebih ibu-ibu buka? Ustaz, otai-otai lama kan? Mana lebih buka? Antara Quran and Riyadh dalam aset dengan YouTube, Facebook, dengan apa, YouTube, Google, mana lebih buka? Macam ajar, kalau tak saya ajar duriah kan? Betul. Mana agak lebih buka antara tu? Oh gitu. Kira-kira kalau handset tu memang tak buka lah Quran tu. Ada tapi tak banyak. Saya nak sebut, kita kena sebut naluri sebagai manusia yang bukan Nabi, bukan Rasul. Saya sebut tuan-tuan, secara kita sebagai seorang guru, tuan-tuan, ibu-ibu sebagai seorang guru, tetapi kita duduk dalam dunia yang orang kata nampak moden kan? Tetapi dia mencabar untuk diri kita. Jadi artinya, nak didik orang faham Quran bukan satu benda yang susah. Nak didik orang faham Quran bukan satu benda yang susah. Tetapi oleh kerana environment dia tu masalah, jadi dia jadi
Susah. Jadi ibu-ibu kita kena ingat. Saya sebagai seorang guru, ibu-ibu pun sebagai seorang guru. Ibu-ibu pernah melalui sekolah agama Kerajaan Negeri Johor 6 tahun. Betul? Campur 1 tahun sekolah khas. Betul? Agak-agak 7 tahun tu ibu-ibu dah keluarkan belanja, ustaz-ustaz dah keluarkan belanja. Anak kita dengan ilmu agama tu, dengan handset mana dia lebih pandai? Cuba beritahu saya. Mana lebih pandai? Ilmu agama tu 7 tahun dengan handset mana dia lebih pandai? Handset. Ibu-ibu sendiri boleh faham, kan? Artinya kita berdepan dengan suasana yang cukup kritikal. Kita sebagai ahli Quran kena merubah masyarakat. Macam mana nak menjadikan Al-Quran itu kecintaan dalam hidup. Pagi Quran, tengah hari Quran, petang Quran. Macam mana pegang handset tu. Pagi handset, tengah hari handset, petang handset. Kalau sebagai guru Quran, dia ngajar Quran, sambil ngajar pagi handset, tengah hari handset, petang handset, memang anak murid takkan ngajinya. Betul? Like father, tu tentang tu bahasa Inggeris kata like father, like son. Tu. Jadi kita kena ingat. Artinya kita kena faham betul-betul satu tanggungjawab yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sebab saya akan timbulkan benda ni di hari ini memperingati Nabi SAW. Kenapa? Sebab suatu hadis disebutkan oleh Imam At-Tirmizi yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Sunan Tirmizi, hadis dalam kitab Fadailul Quran, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali di mana Nabi kata satakunu fitan. Suatu masa akan berlaku macam-macam fitnah, macam-macam masalah di kalangan umatku. Maka Sayyidina Ali tanya balik dengan Rasulullah, mal makhraju minha ya Rasulullah? Apa jalan keluar dia wahai Rasulullah? Masalah yang kau kata ni pasti akan berlaku kerana kau Nabi yang benar sifatnya, yang sidik sifatnya, pasti akan berlaku. Masalah akan berlaku macam-macam. Tetapi apa dia mal makhraju minha? Apa dia jalan keluar? Apa dia solusi? Apa dia resolusi untuk masalah tersebut? Nabi jawab, kitab Allah. Kamu kena balik kepada kitab Al-Quran. Nabi sendiri kata, jawapan untuk masalah itu ialah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Nabi sebut ada 20 perkara, saya sebut hanya 3 pada pagi ini. Pertama, sebab apa Quran? Fihi naba'um ma qablakum. Kerana Al-Quran itu yang kita ajar, kita baca, dia ada cerita sebelum pada kita. Sebelum kita ada atas muka bumi ni, sebelum Adam ada ceritanya dalam Al-Quran. Kemudian Nabi kata, wa fihi khabarum ma ba'dakum. Quran ada cerita selepas pada kamu. Tuan-tuan hari ni hidup, akan datang, ada. Akan datang, ada. Kemudian Nabi kata ketiga, wa hakamum ma bainakum. Quran menjadi satu peraturan dan undang-undang di antara kamu dan zaman kamu. 3 Nabi sebut. Penyelesaian segala konflik dan resolusi solution kepada masalah. Saya nak sebut pada ibu-ibu. Kalau Quran kata cerita akan datang pun disebut Al-Quran, handset dengan Quran mana lebih canggih? Beri jawapan kat saya. Handset dengan Quran mana lebih canggih? Quran. Berdasarkan fakta Nabi. Betul? Handset dengan Al-Quran mana lebih banyak faktanya? Mana lebih banyak faktanya? Al-Quran. Kerana fakta Al-Quran la raiba fi, tak ada keraguan. Fakta handset tipu daya semata. Betul? Copy paste of the news. Faham tuan-tuan? Hotel-hotel lama tahu ke copy paste of the news? Tahu kan? Tu copy paste. Dia tak ada pertanggungjawaban dalam maklumat. Tetapi Al-Quran, kitab yang canggih, merentasi masa dan zaman. Artinya kalau ibu-ibu dan tuan-tuan, ustaz dan ustazah rasa kita duduk dalam zaman canggih hari ini, kita duduk dalam zaman, orang kata tak ada zaman Nabi, zaman kita zaman canggih. Al-Quran telah terdahulu disebut oleh Nabi, dia lebih merentasi masa dan zaman. Dia lebih canggih daripada zaman canggih itu sendiri. Artinya macam mana kita boleh explain kepada anak murid kita bahawa Al-Quran adalah yang canggih daripada handset. Dengan memberi keadaan, anak murid kita boleh pegang Al-Quran pagi, petang, siang dan malam umpama handset tadi. Artinya kalau Al-Quran itu canggih, tiba-tiba dia pegang ni, orang pandai, orang bodoh. Saya nak tanya ustaz, ustazah, orang pandai, orang bodoh. Kalau Quran tadi merentasi masa dan zaman, artinya kemajuan itu sendiri lebih maju Al-Quran kerana Nabi sebut dalam hadisnya. Artinya Quran dengan handset, mana lebih canggih? Mana lebih canggih? Al-Quran. Betul tuan-tuan? Artinya mampu ataupun tidak kita menjadikan anak murid kita
memegang Al-Quran umpama handset. Pagi dia boleh pegang, tengah hari dia boleh pegang, petang dia boleh pegang, malam dia boleh pegang. Seperti mana orang berdepan dengan nasi yang tak pernah dia rasa puas. Betul ibu-ibu? Tuan-tuan, ibu-ibu kalau hari ni makan, besok makan lagi tak? Lusa makan lagi tak? Pagi, petang, siang, malam makan kan? Betul tak? Artinya tak akan tinggal benda makan bukan untuk satu hari. Boleh tak jadi Al-Quran seperti baharang makanan? Yang hari ni dia akan makan, besok dia akan makan, lusa dia akan makan, seterusnya dia akan makan. Menjadi satu kecintaan. Walaupun makanan itu istilahnya sambal tumbuk. Betul ibu-ibu? Macam Kak Jodiah kan? Hari ni dah tua-tua, makan siakap 3 rasa tak sedap. Betul tak? Tapi sambal tumbuk yang dicari. Betul? Hari ni sambal tumbuk, besok sambal tumbuk, lusa sambal tumbuk, minggu depan pun sambal tumbuk. Kita kata ni yang paling best. Betul? Artinya sambal tumbuk. Walaupun sambal tumbuk hari-hari makan. Boleh tak Quran kita jadikan lagu tu? Inilah sebenarnya satu tanggungjawab yang dijadikan oleh Allah kepada kita. Inilah dia yang telah Nabi berjaya projekkan sehingga lahir Nabi dan lahirnya generasi khairul qurun, sebaik-baik kurun. Generasi yang tak boleh ditipu. Generasi zaman Nabi SAW. Hari ini tuan-tuan, kalau generasi hari ini, kalau kita lihat guru Quran, kena tipu tak? Kena tipu tak? Mana lebih pegang? Handset Quran? Cuba jawab. Nah, itu. Kita ibu-ibu dah jawab. Zaman Quran ni yang tercanggih, merentasi zaman. Bukan sekadar zaman maju. Tapi kalau tanya Quran handset, handset juga. Betul? Artinya kita akal yang sihat pun masih tertipu. Tuan-tuan, saya bukan nak provoke tuan-tuan tak. Tapi realiti. Ustaz berdepan. Saya pun berdepan. Ketua kampung pun berdepan. Tuan-tuan pun berdepan. Ini kita berdepan sama-sama. Kita tak boleh nak tipu, tuan-tuan. Artinya apa? Kita hidup di alam nyata, bukan hidup di alam fantasi. Tetapi kita hidup dengan mata yang celik. Jangan sampai hidup yang buta tak kenal warna pelangi. Faham? Kalau buta tak kenal warna pelangi itu memang sah, tak apa buta. Tapi ni celik siang hari, warna pelangi boleh tak kenal. Artinya, ibu-ibu, saya tadi gambarkan, jangan kita jatuhkan kedudukan kita yang dimuliakan oleh Allah. Jangan kita jatuhkan kedudukan kita yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Saya bercakap hari ini tuan-tuan atas dasar kita sebagai orang ahli Quran. Kerana ini satu tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi SAW. Kerana itulah kena ada dalam naluri kita. Betapa Al-Quran ini bukan satu benda yang biasa-biasa. Tetapi dia merupakan satu kitab yang boleh menyelamatkan kita, isteri kita, suami kita, anak kita, masyarakat kita, generasi kita. Al-Quran. Handset boleh menyelamatkan ibu-ibu tak? Tak boleh. Tapi handset juga yang dipegang. Betul? Saya tak nafilah tuan-tuan, ibu-ibu. Kita boleh guna handset untuk live macam ni bagi orang manfaat. Kita boleh kelas live online, boleh. Kan? Tapi ibu-ibu, masa SOP hari tu, 2 tahun cuti, budak-budak online daripada rumah. Kan? Saya anak-anak saudara ramai online. Dia online, muka cikgu dia tak nampak. Faham? Dia online tapi muka cikgu dia, apa dia buat? Cikgu pun tak nampak dia dengar suara. Dia buat apa? Saya tak payah cerita, ibu-ibu pun boleh faham kan? Kat sini pun dah nama pun ustazah dengan ustaz. Kalau tak pandai, memang teruk lah tuan-tuan. Kan? Bukan nak provoke, tapi itulah realiti yang kita kena faham. Ibu-ibu, cuba kita buat satu pemisalan yang mudah. Ibu-ibu, ustaz hari ni makan apa agak-agak? Makan apa ini agak-agak? Tanya dulu. Biryani, ayam ke kambing ke lembu? Lembu. Lembu. Ustaz sebut lembu, saya nak guna misal lembu lah. Kan? Sebab lepas ni ibu-ibu akan makan daging tu. Jadi bila makan tu ingat saya kata. Kan? Nak makan lembu tu lalu tak lalu lepas ni wallahualam. Tapi saya nak sebut lembu tu. Ibu-ibu tengok. Lembu tu pernah ngaji tak? Tak pernah. Lembu tu pernah jumpa ustaz atau tidak? Tak pernah. Betul tak? Lembu pernah pergi masjid atau tidak? Lembu pernah pergi masjid ke tidak?
Ibu-ibu memang jenis tak perhati. Lembu pernah pergi masjid, cuma tak masuk masjid aja. Lembu pernah pergi masjid apa? Time korban dia datang masjid, tak masuk masjid aja, betul? Orang ahli Quran ni tak perhati kalau ngaku ngaji dah lama kena rotan. Ni jenis baharis selalu silap ni, atas bawah patah kasrah dhamma ni hilang habis. Sungguh kena soal sikit dah kemamur habis. Ibu-ibu kena ingat lembu tu binatang, dia binatang kita manusia. Dia tak pernah pergi masjid, dia tak pernah pergi ngaji, dia tak ada kitab pemandang Al-Quran, dia tak ada semua, kan? Dia tak ada. Tetapi perut dia dengan perut ibu-ibu siapa lebih besar? Perut dia dengan perut ibu-ibu siapa lebih besar? Lembu lagi, kan? Tapi tawakal dia dengan ibu-ibu siapa lebih tinggi? Cuba tahu saya. Tawakal lembu dengan ibu-ibu mana lebih tinggi? Lembu, kan? Betul? Tak tinggi juga. Ini perumpamaan. Kita tengok lembu tu pura besar tapi dia cukup yakin rezeki yang dia ada. Betul tak? Besar lagi perut dia, sekolah pun tak masuk, kitab Quran pun tak pernah tengok, ceramah madrasah tak pernah pergi, bahkan jadi bahan makanan lepas ni. Kan? Kita tengok dia tu tapi dia punya yakin dengan rezeki dia tu cukup tinggi. Saya nak tanya ibu-ibu, Allah Ta'ala surah Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Juzuk yang ke-12 muka surat pertama baris nombor 1. Allah Ta'ala kata apa? Tidak sesuatu yang melata di atas muka bumi ini, sama ada binatang, tumbuhan juga manusia, kecuali rezekinya di sisi Allah Ta'ala. Mana datang, mana pergi, semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Soalan saya begini, ustaz dengan ustazah sebagai ustaz, adakah boleh explain dengan anak murid tentang yakinnya rezeki ni? Agak-agak boleh atau tidak? Atau sekadar boleh baca ngaji? Ni Al-Quran, penyelesaian masalah. Yakin kita ada atas rezeki daripada Allah. Sebagaimana lembu tadi, tak ngaji pun yakinnya tinggi. Betul? Tuan-tuan cuba tengok cicak di dinding. Kan selalu cicak di dinding ni selalu orang buat lagu, kan? Saya lupa lagu dia. Tapi nak kata cicak di dinding. Betul? Dia tak ada kepak, tapi rezeki cicak binatang yang terbang. Betul tak? Tapi kita tengok cukup tak rezeki dia? Kita ni yang ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada otak, ada tangan, ada kaki, kita tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Tadi saya kata antara benda ni dengan Al-Quran mana kita lebih pegang. Saya sebut secara ikhlas bahawa ini adalah benda yang diperinggalkan oleh Nabi SAW yang boleh merubah suasana. Suasana apa? Suasana seorang itu jadi orang yang betul-betul diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ibu-ibu, tak payah ibu-ibu cari modul yang lain. Sebab modul telah disebut oleh Nabi SAW. Orang hari ni, bila nak tengok masyarakat dia, anak-anak dia degil dan payah nak dididik, dia cari tempat. Maka adalah tempat sekolah juana. Betul tak? Jenis orang-orang yang payah betul nak dididik. Betul? Dekat Melaka tu ada. Kan? Orang cari modul lain, cari modul untuk mendidik. Saya nak sebut pada ibu-ibu, Nabi dah settle awal dah. Modul dia tak ada lain, kena balik kepada Al-Quranul Karim. Kena fahami Al-Quran. Bukan sekadar sebagai kitab bacaan, tetapi ialah sebagai kitab panduan hidup kepada kita. Jadi baju dan pakaian kita. Itulah dia Nabi SAW. Kalau Nabi kata la yabqa minal Qur'ani illa rasmu. Tidak akan kekal daripada Quran, cuma tinggal tulisan saja. Saya pernah ibu-ibu diundang satu ketika di Muar lah. Sebab ni kat Batu Pahat. Jadi kita cerita kat Muar. Nanti pergi Muar kita cerita Batu Pahat pula. Saya pernah diundang kat Batu Pahat di Muar ni tuan-tuan. Undang majlis akikah. Pernah saya diundang dulu. Jadi pergi kat rumah di Pelawa untuk buat jadi ketua untuk baca khatam Quran. Kerana dia tahu saya tuan-tuan sikit-sikit terhadap Quran ni, maka dipanggil untuk buat majlis khatam Quran. Jadi saya pun duduk, saya sama, tapi saya masa itu tuan-tuan tanya dengan tuan rumah, boleh tak saya nak satu naskah Quran untuk beliau dapat sama-sama baca. Sebab yang ada ni kadang-kadang dia tak hafal. Jadi boleh tak saya nak satu naskah Quran. Oleh kerana rumah tu rumah lama, jadi dia ada satu almari dekat Serambi tuan-tuan. Dia kata, sekejap Ustaz
Saya nak ambil. Kat mana abang nak ambil? Tu, dekat almari tu. Saya pun ikut. Buka almari, dia keluarkan Quran, dah ada sarang labah-labah. Betul ibu-ibu. Quran dah ada sarang labah-labah. Kemudian dia bagi minta maaf lah ustaz. Ni lama, tak buka lama. Ngaku dia. Kan? Lepas tu dia tiup. Faham je lah. Bukan sekadar sarang labah-labah. Berabuk habis. Jadi dia pun bagi saya. Saya pun ambil. Saya buka. Kat tengah-tengah tu dah kena makan tikus. Dah koyak sana koyak sini. Tuan-tuan, ni bukan Amerika tu. Ni bukan Hollywood. Muar. Jiran Batu Pahat. Bukan zaman dulu, saya nak sebut ada lagi masyarakat yang begitu. Walaupun tidak nafikan ibu-ibu, tuan-tuan, ustaz-ustazah bergelomang dengan Al-Quran hari-hari. Tetapi di sana ada lagi masyarakat yang macam tu. Menunjukkan Al-Quran ni sekadar jadi perhiasan, bukan jadi bahan panduan. Jadi perhiasan, bukan bahan panduan. Sedangkan Nabi kata Al-Quran adalah pakaian hidup. Saya nak tanya ibu-ibu, kat sini ada tak yang kat sini rasa-rasa dia tak mati lepas ni? Ada tuan-tuan? Otai-otai lama ni. Ngaji pun pakai gigi palsu tu, bukan gigi asli tu. Kan? Betul ibu-ibu kan? Tadi orang kata, pengusi kata ustaz ni muda lagi, gigi dah hilang dah ni. Sedar gigi dah tua. Jadi nak sebutkan, ada kat sini yang rasa tak mati lepas ni? Ada? Tak ada kan? Confirm mati. Betul? Saya nak sebutkan ibu-ibu. Imam Abu Lais As-Samarkandi rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin, di dalam bab pasal kubur ni, nanti apabila seseorang itu mati di dalam kubur, bila orang dah balik, maka malaikat mungkar nangkir datang. Dia akan datang, mungkar nangkir datang. Dia datang bukan berdua je. Dia bawa ada seorang lagi dia bawa. Dia bawa seorang lagi. Dia bawa sama-sama ketika itu di alam barzah. Maka dia tanya, orang yang mati ni kalau Islam dia tanya, hal ta'rif hadzal rajul? Kau kenal tak laki ni? Siapa laki ni? Orang Islam akan kata, araftu huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku kenal orang ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ni Muhammad. Artinya orang yang Islam mati tu nanti, Nabi Muhammad akan didatangkan tanya, ni kenal tak kenal? Orang Islam akan jawab, betul tu Nabi Muhammad. Tetapi orang yang munafik, orang kafir akan dikatakan, hal ta'rif hadzal rajul? Ma'adri, aku tak kenal. Kemudian malaikat tanya balik, engkau kenal dia tu daripada mana? Kau kenal ni Nabi Muhammad dari mana? Qara'tu kitab Allah, aku baca kitab Allah, aku baca Al-Quran. Jadi orang yang baca Quran dikenal Nabi SAW. Jadi maknanya apa? Kita ni, ibu-ibu, jangan hendaknya bila jadi ustaz dengan ustazah, kita tahu baca Quran tapi kita tak kenal Nabi SAW. Kita tahu Al-Quran tetapi kita lebih menjadikan model lain daripada Nabi. Sebab orang hari ni, ibu-ibu, Billie Eilish kenal tak? Ibu-ibu, saya nak tanya, Billie Eilish kenal? Tak kenal Syarohan kenal? Kenal Billie Eilish payah kenal, tapi Syarohan semua kenal. Kan? Ibu-ibu ni kalau tak tengok orang kata bohong sangat. Kan? Betul? Kalau Syarohan kenal Salman Haq, lagi kenal. Kan? Jui Chawla, lagi kenal. Betul? Kajol, lagi kenal. Betul tak? Aku reti sebut satu-satu. Sebab aku perawi Quran, perawi hadis, perawi artis. Kan? Kalau ustaz tak tahu nak cakap dengan tuan-tuan, lagi tak tahu. Sebab Imam Syafi'i kata apa? Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqi. Aku kenal jahat tu bukan kerana aku nak sangat jahat tu, bukan kerana nak jadi jahat, tetapi aku nak berjaga-jaga untuk tidak jatuh kepada kejahatan. Jadi ustaz kena kenal siapa Syarohan tu. Jui Chawla kena tahu, kan? Kajol kena tahu. Sebab nak tengok muka ibu-ibu, kenal atau tidak. Rupa-rupanya memang semangkuk betul. Betul? Dah memang. Itu bukan orang lain. Guru Quran tu. Ustaz Quran. Betul tuan-tuan? Betul bang? Sungguh. Ustaz, saya tak ustaz. Memang. Kalau tanya suami-suami, tak. Tapi TV tu siapa dibeli? TV rumah tu siapa beli tu?
TV. Duit siapa tu? Duit suami, betul ibu-ibu? Duit suami beli, yang tengok siapa? Ibu-ibu lah. Kan? Tu yang kenal betul siapa Saruhan tu. Ajar Juria lagi kenal lah dengan Saruhan. Ni aku pelik tuan-tuan, guru ngaji kenal artis. Tu dia. Guru ngaji kenal tak dengan Sauban bin Bujudud? Kenal? Tak kenal Sauban bin Bujudud? Tak kenal? Tu sahabat Nabi tak kenal. Pop Korea kenal. Subhanallah, zaman. Ibu-ibu, saya sebut tu nampak macam lawak, tapi kena yakin sungguh-sungguh kedudukan kita. Sebab tu kenapa kita tengok generasi hari ni payah berubah. Kita tengok diri kita, adakah kita benar-benar berubah atau kita hanya menjadi seorang guru Quran sahaja? Adakah kita menjadi guru Quran sahaja? Tuan-tuan faham? Kalau sekadar guru Quran memang boleh melahirkan anak murid yang banyak yang ngerti ngaji Quran. Saya boleh melahirkan anak murid yang boleh pergi Quran peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan, juara. Saya pernah buat macam tu. Negeri Johor pernah buat macam tu. Saya boleh buat pelajar saya macam tu. Tetapi adakah pelajar saya memakai pakaian Al-Quran itu dalam hidup mati dia sehingga disebutkan man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang yang akhir matinya mengucap kalimah la ilaha illallah masuk dalam syurga. Adakah begitu kehidupan kita? Kalau tadi saya dengar pengusi kata, ustaz kat depan saya adalah anak didik kepada ustaz-ustaz yang sedia ada. Saya rasa sejuk dengar tu. Rasa seronok. Kenapa? Tuan-tuan, ibu-ibu melahirkan anak murid. Dan ustaz yang sedia ada akan melahirkan anak. Bila itulah keadaan kita tak rasa bimbang. Kenapa? Anak kita kenal Quran lagi. Generasi kita kenal Quran lagi. Generasi kita tahu apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai suatu masa kita dengar dalam berita sebagaimana dulu apabila negara Bosnia Herzegovina kena serang dengan Serbia, ditanya rakyatnya kalimah la ilaha illallah tak reti nak mengucap. Betul tuan-tuan? Ni tuan-tuan kena ingat. Hari ni pun sama juga. Kadang-kadang ibu-ibu tengok orang buat kursus kahwin. Nak kahwin tu bukan kecil, bukan 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun kan. Tanya ujian. Cuba baca doa kunut, dia baca tahiyat akhir. Cuba baca tahiyat akhir, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul tuan-tuan? Saya dah biasa ngadap benda tu. Ni masyarakat kita nak jaga anak orang, nak kahwin dengan anak orang, tapi tahiyat akhir dengan doa kunut tak kenal, syahadah tak kenal. Ni generasi kita. Ibu-ibu alhamdulillah berdepan dengan anak murid yang reti baca Quran sebab kita hari-hari bergelumang dengan tu. Tetapi kita tengok dalam suasana masyarakat kita hari ini, anak-anak kita hari ini terdedah dengan benda tu. Apa jalan keluar? Nabi kata Al-Quran. Kitab yang canggih yang saya nak sebutkan, mampu ataupun tidak kita ni sebagai guru Quran menjadikan mereka, anak murid kita pegang Al-Quran macam pegang handset. Pagi, tengah hari, petang, malam. Nak tidur pun pegang Al-Quran. Saya yakin bahawa memang tak jadi macam tu. Betul? Memang tak jadi macam tu. Kalau jadi, saya nak jumpa orang tu. Kan? Macam mana nak mentarbiah macam tu. Sebab kita berdepan dengan generasi yang berdepan dengan bahaya yang cukup getih. Ini yang kita kena akui. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat, tuan-tuan guru sekalian, saya nak bagi tips sedikit. Saya nak bagi tips sedikit sebagai orang ahli Quran. Mungkin benda ni tuan-tuan dah biasa dengar, tapi saya nak bagi tips untuk kita faham. Kita ini dalam mendidik anak murid kita, kadang-kadang kita ada rasa geram. Betul? Bila kita baca tak lepas-lepas tu. Nak sebut alhamdulillah lagi, kita pun rotan. Betul? Tak pernah rotan bagus betul. Nak jumpa lah ustaz dengan ustazah macam tu. Nak jumpa, nak tanya, nak temu bual apa tips dia. Kan? Saya nak bagi tips. Ni naluri manusia. Hari ni dia boleh okey, esok dia tak akan okey kan? Betul ibu-ibu kan? Hari ni takkan ibu-ibu hari-hari bila masuk bilik mandang lelaki senyum 24 hours. Ada ke? Ada masanya pun menyampah juga. Kalau senyum dia kata kau ni betul tak betul? Dah memang kita senyum betul lah tu, dia kata tak betul lagi. Tapi itulah nama manusia kan? Cuma yang saya nak bagi tip gini.
Saya pun mengaji Quran, memang asalnya daripada kecil pun mengaji Quran, menjadi hafiz Quran, dan saya menjadi hafiz Al-Quran umur 21 tahun. 21 tahun. Menghafal Quran itu dalam umur 21 tahun, mengambil masa setahun 6 bulan untuk menghafalkan Al-Quran 30 juzuk. Dan sehingga sekarang pun begitu juga mendidik anak didik dah 15 tahun. Bahkan anak didik saya sendiri pun dah jadi ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah. Dan saya buktikan untuk membuktikan bukan sekadar anak orang saya didik, anak saya pun saya didik. Yang ambil kamera tadi tu anak saya, tuan-tuan, umur 16 tahun, baru habis 30 juzuk Al-Quran. Dan ada anak-anak saya yang lain. Tapi apa yang saya nak sebut, sebagai guru Al-Quran, dia kena ada tip dia, tuan-tuan kena faham. Tuan-tuan kena faham. Bila tuan-tuan berjaya mengajar anak murid, bila tuan-tuan berjaya mengajar anak murid membaca, jangan ada dalam hati itu kata, ni kerana aku ngajar dia, ni kerana aku didik dia, dia jadi macam tu. Jangan ada itu dalam hati. Padahal secara fitrahnya, secara luarannya memang kita ngajar, betul dah. Tapi jangan ada dalam hati, parking tu, jangan ada kata, ni sebab aku ngajar dia jadi macam ni. Cuba rujuk balik Al-Quran. Ar-Rahman Allamal Quran. Allah yang Maha Rahman, Allamal Quran, yang mengajar. Siapa mengajar Quran? Ibu-ibu ke Allah Ta'ala. Nah, itu kita kena lihat kelemahan diri kita. Walaupun kita ni ustaz, kita ni ustazah, kita kena letakkan bahawa ini adalah anugerah daripada Allah. Ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, tip dia mudahnya, ialah apabila kita nampak anak murid kita ni payah nak baca, bila timbul rasa geram, timbul rasa marah, pastikan masa nak bercakap ataupun nak memukul, adakah geram ke ataupun nak tarbiyah. Itu mesti dipastikan. Masa kita, confirm saya yakin ibu-ibu kalau belajar mesti ada kalanya nak merotan. Betul? Betul kan? Sebab Nabi sebut rotan itu salah satu pendidikan. Itu sunnah tu. Jadi artinya kat situ menunjukkan apabila kita nak bercakap dengan nada marah ataupun nak mukul, kita kena pastikan kita cakap tu kerana marah emosi kita ke atau kerana kita nak mendidik dia. Kalau kita pukul tu kerana nak mendidik dia, ibu-ibu kena yakin anak ni akan jadi orang. Budak ni akan jadi orang. Tetapi kalau kita pukul dia sebab marah, sesungguhnya ibu-ibu telah mendatangkan iblis untuk memandu dia. Bila kita marah tanpa tentu pasal, iblis yang menguasai kita. Jadi tuan-tuan, menjadi guru ni kena pandai, kena ingat, kena sendiri. Bukan sekadar ada ilmu. Yang ketiga yang saya nak sebutkan, kita memang ada kala-kalanya kita tengok ngajar anak murid ni dia payah. Sebab kadang anak murid tu tak lahir daripada rahim kita, lahir daripada rahim orang lain. Betul? Dia ajar ustazah ni yang boleh ajar, dia hantar begitu. Kan? Lepas tu dia hantar tu suruh ajar jenis apa? Jenis kereta total loss punya. Faham tuan-tuan? Nak suruh kita ngajar ni jenis macam kereta total loss. Kereta total loss ni bukan boleh string balik, kena terus total loss habis. Kan? Tapi yang itu dihantar kat kita. Yang saya nak sebut, dalam kita mengajar Quran mesti ada interaksi daripada dua keadaan. Kita dengan anak murid kita. Kita sebagai guru, doa kena mengatasi segala-galanya. Kena sentiasa mendoakan. Dia anak murid. Ibu-ibu saya bagi 2 tips saja untuk anak murid tu dibuat. Pertama, kalau payah anak murid ni mengaji, ibu-ibu suruh buat suruh istighfar 1 kali dengan selawat 100 kali. Istighfar 1 kali, selawat 1 kali, jadikan amalan harian, tetapi jangan berhenti sekadar itu. Jangan berhenti sekadar itu. Artinya apa? Selepas dia buat istighfar 1 kali, selawat 1 kali, suruh dia bertawassul dengan amalan tu. Kerana hadis Nabi secara hadis sahih Muslim mengatakan tawassul dengan amalan adalah salah satu syariat dalam ahli sunnah wal jamaah untuk memakbulkan doa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana nak tawassul? Jadi kita doa, ya Allah, dengan berkat sifat dan selawat ni, dengan amalan ya Allah, mudahkanlah aku baca Quran. Bermakna apa? Bertawassul dengan amalan. Itu jelas ada dalam hadis yang sahih. Maka ini jadikan satu kebiasaan.
Allah akan pandang apa yang kita buat. Jadi kita jangan cepat kata, "Weh, anak aku, murid aku ni, kan? Boleh, gitu. Bunyi macam tu kita dah tahu dah, kan? Tetapi kita kena ingat, hati manusia bukan kita yang pegang. Bukan ustaz yang pegang, bukan ustazah yang pegang. Hati manusia baina asabi'ir rahman, di antara jari-jari Allah Ta'ala. Allah boleh ubah bila-bila masa. Jadi artinya kita kena kasihkan dia amalan. Nak baca Quran payah, tapi nak istighfar senang tak? Senang. Nak selawat senang. Benda simple, tetapi bertawassullah dengan amalan tadi itu. Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala permudahkan segala urusan. Saya sebut ni, kita dah buat testimoni banyak. Kita dah buat testimoni banyak, tuan. Yang penting itu. Kemudian tuan-tuan kena ingat, hati seorang guru. Hati seorang guru. Kalau dia tengok anak dia nak baik, dia tengok anak dia dengan kasih sayang, dia kena tengok anak murid dia super macam anak dia. Dia kena tengok anak murid dia tu, walaupun bandnya bukan band dia, dia kena tengok band tu macam band dia. Kita boleh tengok anak dia, kita sayang dengan dia. Dia degil kadang-kadang tu anak, tapi tetap seorang ibu tetap sayang. Macam itulah kita pandang anak murid. Kita kena pandang macam tu. Kenapa? Sebab kita ikut teori Nabi. Kita ikut teori Nabi. Sebab tuan-tuan, ustazah-ustazah semua berpegang kepada teori Nabi. Al-Quran tu. Apa dia teori Nabi? Disebut dalam sejarah. Disebut dalam sejarah Nabi SAW ni. Kalau kita lihat, Nabi tu sendiri dalam sejarah dia pergi ke Taif. Kat Taif orang tolak, tuan-tuan. Kat Taif kena baling dengan batu. Kat Taif kena hina. Kat Taif Nabi luka. Nabi balik kat Taif, Jibril datang. Allah kirim salam, wahai Nabi, aku ni datang membawa salam daripada Allah Ta'ala. Dia tengok dah kau kenapa dekat Taif tu. Cuma Allah beritahu kepada aku, kenapa wahai Muhammad? Allah bagi hari ni green light, super full power kepada engkau. Engkau nak macam mana ahli Taif? Kalau engkau nak dihancur, aku boleh angkat gunung Uhud tu, aku boleh belempar baling untuk hancurkan dia. Nabi jawab tak. Innahum qaumi fa innahum la, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi kata, ya Allah, itu kaum aku yang tak tahu, berilah hidayah pada dia. Nabi doa, Nabi tak marah. Betul? Kita berdepan dengan, anak siapa lah ni, kan? Kan itu? Maklum anak tu bukan anak kita, datang ngaji dengan kita, dia nak ngaji Quran, mukjizat Allah, kalam Allah tinggi Allah Ta'ala, tiba-tiba dia tak boleh ngaji. Anak siapa lah, sekali tengok Quran, patutlah binnya ni, tu mulut gatal. Ustazah tu, kan? Ustaz tu, sungguh. Ni benda peribadi Nabi SAW. Kita bawa, sebab itu peribadi Nabi, dia bawa Quran, dia berjaya dalam membina generasi. Dia berjaya dalam mengubah masyarakat. Dia berjaya mengerupakan Islam dalam kehidupan. Dan dia berjaya menjamin tuan-tuan saya dan ibu-ibu semua. Dia jamin tuan-tuan dan ibu-ibu. Nabi kata, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Seluruh umat aku akan masuk surga. Itu jaminan daripada Nabi SAW. Jaminan daripada Nabi. Saya nak tanya ibu-ibu, tuan-tuan, ustaz-ustaz. Ibu-ibu berani tak kata dengan suami macam ni, bang, saya tunggu abang kat depan pintu syurga. Macam berani cakap? Ibu-ibu berani tak? Tuan-tuan berani Berani? Cuba ajar balik rumah, tengok cermin tu, flashback 40 years ke belakang, 40 tahun ke belakang. Tengok cermin, tengok 40 tahun ke belakang. Tengok apa aku buat. Agak-agakkan ku tunggumu di pintu syurga, bunyi tak? Azam, bunyi tak? Saya nak tanya kat sini, cuba angkat tangan, jujurlah. Siapa kat sini dalam hidup dia yang jadi otai-otai ni, yang tak pernah buat salah? Cuba angkat tangan. Aku sendiri pun tak berani. Betul ibu? Dan artinya yang saya nak sebut gini, bayangkan Nabi SAW dah meninggal dah, tetapi dia telah memberi jaminan kepada saya dan tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian. Kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umat aku akan masuk dalam surga Allah Ta'ala. Dia bagi janji tu. Dan janji tu bukan sekadar janji. Dalam hadis Sunan Tirmizi menyebut, Nabi akan tunggu kita di hari akhirat besok di 3 tempat. Tempat yang pertama, dia tunggu di mizan. Dia tengok kita, tengok timbangan tu tak berapa balance. Kenapa? Kenal syaruhan daripada ustaz, kenal syaruhan daripada Nabi, kenal juicaula daripada Siti Khadijah, kan?
Jadi tengok-tengok timbangan tak balance, Nabi beri syafaat. Dekat mana? Mizan. Kemudian Nabi tunggu lagi. Kat mana? Dekat titian sirat. Dia tengok lepas tak lepas umat aku. Yang tak lepas, dia beri syafaat. Dia tunjukkan sayang dia kepada kita dan jaminan dia kepada kita. Kemudian yang ketiga, dia tunggu kita di Al-Khawd Al-Kausar, iaitu Telaga Kausar. Seluruh umat dia nak masuk syurga, dia kena minum Telaga Kausar. Maka kita akan minum. Dia tunggu kat situ. Dia tunggu kat situ. Nabi membuktikan kecintaan dia pada saya dan tuan-tuan. Nabi buktikan benda tu. Nabi buktikan. Cuma saya nak tanya ibu-ibu, berani ke buktikan cinta yang ibu-ibu tanam dengan suami tu? Bang, aku tunggu abang dekat pintu syurga. Ajang, boleh? Berani? Ngiling kepala. Kan? Macam tu, berani tu? Tak berani. Tak berani. Tetapi saya nak sebutkan, Nabi sejak pada hidup dan matinya memberi solusi kepada kita untuk kita yakin kita akan jadi umat Nabi Muhammad dan masuk syurga. Kalau tadi saya sebut bahawa kalau kita tengok cermin tadi, kita flashback 20-30 tahun ke belakang, tu yang giling kepala banyak. Tetapi Nabi pernah beri jaminan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh bani anak Adam itu ada yang buat salah. Sebaik-baik orang buat salah itu dia bertaubat. Dengan bertaubat, jaminan syurga ada ataupun tidak? Sebab tadi ustazah tak faham, tu yang kata tak berani. Jaminan Nabi sentiasa bersama dengan kita. Daripada dia hidup dan mati sampai dalam masuk dalam kubur sampai hari akhirat, dia menjamin kita. Artinya, layak ataupun tidak kita mengesampingkan Nabi dalam hidup kita. Layak atau tidak, tuan-tuan? Tuan-tuan, tak layak kita mengesampingkan Nabi, tuan-tuan. Kita mengesampingkan Nabi tidak layak. Kita kena bawa Nabi hari-hari. Saya nak tanya ibu-ibu dan tuan-tuan, dalam semayang tayyat akhir sebut Nabi tak? Dalam tayyat akhir, isteri dengan suami sebut tak nama dia? Saya ulang balik. Dalam tayyat akhir, nama Nabi dia sebut tak? Dalam tayyat akhir yang sama, tuan-tuan sebut nama bini tak? Ibu-ibu sebut nama suami tak dalam tayyat akhir? Tak ada nama. Betul tak? Dalam doa, sebut tak nama Nabi? Betul kan? Allahumma salli ala Muhammad. Ada sebut nama bini bang? Kalau ibu-ibu ada sebut nama bini, dalam doa pun kita kadang tak sebut. Artinya apa? Hari-hari doa adalah amalan kita. Semayang adalah amalan kita. Hari-hari kita bawa Nabi SAW. Cuma yang peliknya, dia boleh nampak duit caula daripada Nabi. Itu yang pelik betul. Ibu-ibu, saya bawa otak-otak ibu-ibu tadi, otak ibu-ibu kepada dasar bagaimana Nabi di depan kita. Bagaimana Al-Quran menjadi pakaian Nabi itu di depan kita. Dan bagaimana pakaian itu boleh jadi dalam diri kita. Boleh faham ibu-ibu? Boleh faham? Masa dah 10.30. Saya nak tanya ibu-ibu, nak sambung ke nak berhenti? Sambung ke berhenti? Saya ni jenis orang yang pantang dapat mic ni. Pantang. Artis pun kalah. Kan? Artis pun kalah. Saya pantang dapat ni. Orang bagi, saya pulun betul-betul. Jadi saya nak tanya ibu-ibu, nak sambung ke nak berhenti? Sambung. Tapi body language ibu-ibu tu macam suruh berhenti. Habis macam ni contoh. Itu suruh berhenti lah tu. Body language dah memang suruh berhenti lah tu. Dah lama dah tu. Kan? Dah panas dah. Kan? Saya punya baju ni Al-Haramain lagi tebal dengan ibu-ibu. Aku pun panas juga. Tapi saya nak ingatkan ibu-ibu, saya tak akan panjang, saya akan pendekkan. Saya ni jenis sedar diri. Sebab kenapa kita tahu anak murid cukup peka. Bila dah gitu dah, Ustaz, berhenti Ustaz. Itu dah memang maklum dah. Tapi walau macam mana pun, Ustaz-Ustaz dan Ustazah-Ustazah, saya nak menarik perhatian bahawa dalam di bahu Ustaz dan Ustazah semua terpikul amanah Nabi SAW. Terpikul Al-Quran dalam diri kita. Dan ibu-ibu adalah pencorak kepada generasi dan masyarakat. Itulah yang disebutkan sendiri oleh Nabi SAW. Cuma yang saya nak ingatkan pada penghujung, Nabi berpesan kepada kita. Ini kena ingat sungguh-sungguh. Nabi kata, la yara wajhi salah satu anfasin. Tidak akan melihat mukaku. Ada 3 kelompok manusia.
La yara wajhi salasatu anfasin. Ada 3 kelompok manusia ni yang tak akan tengok muka aku. Jadi ibu-ibu dan tuan-tuan ustaz-ustazah, orang yang mendukung Al-Quran, menyambut Rasul, jangan silap-silap kita menyambut tak dapat tengok muka Nabi. Dah lah tak hidup zaman Nabi. Dah lah kita tak nampak Nabi langsung. Tetapi jangan sampai tak dapat tengok muka Nabi. Setiap manusia yang jadi umat Nabi Muhammad, pasti Allah akan bagi izin untuk tengok muka Nabi. Seawal-awal tengok dalam dunia, dalam tidurnya. Man ra'a, dalam hadis Nabi kata, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Orang yang tengok aku dalam tidurnya, dia sebenarnya melihat aku, kerana syaitan tidak mampu untuk meniru wajahku. Artinya kalau ibu-ibu dapat tengok Nabi dalam mimpi, itulah sebenarnya Nabi SAW. Hadis yang terakhir disebutkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Last sekali disebut hadis tu. Cuma yang saya nak sebut macam ni. Ibu-ibu, kalau hari ini pengusi tak perkenalkan siapa saya, dan ibu-ibu tak pernah jumpa dengan saya, tiba-tiba malam nanti tidur, nampak muka kat depan ni. Dah hadir dalam tidur ibu-ibu. Soalan saya, ibu-ibu nak bagi nama siapa yang ibu-ibu jumpa tu? Kalau pengurusi tak perkenalkan siapa saya, tuan-tuan tak pernah jumpa dengan saya, tiba-tiba tidur malam, nampak muka sebiji macam orang kat depan ni. Nak tahu nama siapa? Boleh jawab tak ibu-ibu? Nak letak nama siapa tu? Boleh jawab tak? Tak boleh jawab kan? Tapi saya boleh jawab. Itu adalah syaitan. Jawapannya tu syaitan. Kenapa demikian? Nabi dah kata orang tengok aku memang dia akan jumpa aku. Tetapi ibu-ibu belajar tak tentang Nabi tu? Belajar tak Syama'il Muhammadiyah? Belajar tak pribadi Nabi? Belajar tak perjuangan Nabi? Kenal sungguh atau tidak Nabi sebagaimana digambarkan Al-Quran? Kalau tak kenal, silap-silap jumpa dalam mimpi, itu bukan Nabi itu. Jaga-jaga ibu-ibu sebagai ahli Quran. Faham? Jadi sebab itu yang saya nak sebut, Allah bagi izin sekadar macam tu. Bahkan dalam kubur pun akan begitu. Bahkan di hari akhirat pun kita akan jumpa dengan Nabi SAW. Jadi Nabi pernah sebut dalam hadis, la yara wajhi salasatu anfas. Tidak boleh dapat tengok mukaku 3 kelompok manusia. Siapa dia? Pertama, aqul walidain. Orang yang mendurhaka kepada mak bapak. Orang durhaka pada mak bapak ni tak dapat tengok muka Nabi. Ibu-ibu, kita pernah jadi, sekarang ni kita pernah jadi mak dan jadi bapa. Dulu kita pernah jadi anak. Ada mak, ada bapa. Nabi kata tak layak tengok muka ke orang yang mendurhaka kepada mak bapak. Masing-masing ada mak, ada bapa. Jadi kita kena ingat sebagai orang ahli Quran, mak bapak ni benda utama. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki ibu. Jadi kita kena jaga. Kadang-kadang kita ni ahli Quran, tetapi dengan mak bapak kita tengok sebelah mata je. Kan? Bukan ibu-ibu lah, bukan. Ibu-ibu ni semua tengok senyum je muka kan. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita lihat ahli Quran, dia tengok kedua orang tuanya sebelah mata. Jadi tidak ada keberkatan dengan ilmu yang dia ada. Itu kena ingat. Itu kena ingat ibu-ibu. Ya? Kena betulkan benda itu. Artinya apa? Kita sebagai orang tua, dengan adanya orang tua kita kena hormat. Dalam masa yang sama, kita orang tua yang ada anak, kita kena kesian dengan anak kita. Kan? Tanpa dengan doa kita, maka keberkatan ilmu dia hilang. Jadi justru itu, Nabi kata, nak tengok muka aku, jangan jadi orang yang mendurhaka kepada mak bapak. 1. 2. Nabi kata, yang tak tengok muka aku ialah watariku sunnati. Orang yang meninggalkan sunnahku. Orang yang meninggalkan sunnahku. Tuan-tuan, kalau saya tanyalah, tuan-tuan nak pakai serban senang ke susah? Contoh, bang, nak pakai serban senang ke susah? Jalan-jalan nak pakai serban senang ke susah? Macam bang? Senang ke susah? Susah kan? Tapi kalau nak jalan pakai topi keledai senang tak? Senang tak? Selamba je kan? Betul ibu-ibu? Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi tu. Tapi payah nak buat. Nabi kata, man tamassaka bi sunnati inda fasadin nasi falahu mi'atu ajr syahidin. Orang yang berpegang kepada sunnahku di dalam suasana masyarakat yang rosak, dapat 100 pahala mati syahid. Maknanya berpegang kepada sunnah Nabi SAW, itu yang diperintah oleh Nabi. Meninggalkan sunnah Nabi
tak dapat tengok muka Nabi. Saya bukan nak cerita bab tu tuan-tuan. Nak cerita bab tu memang tuan-tuan akan rasa macam berat nak pakai. Kan? Tanya Tok Ketua Kampung, kalau tak biasa pakai tu, memang tak pakainya. Betul Tok Kalau tak biasa. Macam tuan-tuan dulu, ibu-ibu dululah. Kan masa lahir dulu kecil-kecil telanjang, betul? Betul ke ibu-ibu lahir dulu telanjang? Malu nak cakap, ngaku sudahlah. Kan? Memang telanjang. Saya pun begitu juga lahir telanjang, betul tak? Dulu daripada telanjang boleh pakai baju tu training berapa tahun? Daripada telanjang boleh pakai baju sendiri tu berapa tahun training? Tu belakang tu yang senyum aja tu. Berapa tahun Kak? Berapa? 3-4 tahun kan? 3-4 tahun. Tu nak pakai baju sendiri training 3-4 tahun. Ni nak pakai pakaian Islam dalam diri untuk bawa mati. Mesti bukan 3-4 tahun, mesti lama. Itu maksud saya. Artinya bila tuan-tuan dengar, bukan besok terus jadi wali. Yang wali tu confirm. Kan? Tapi kita kena ada latihan, trainer, kena training, kena usaha. Kita kena berusaha. Sebab kita ni umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kamu sebaik-baik ummah. Itu yang dikatakan oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan, yang saya nak masukkan sunnah tadi tu, yang jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, Nabi tak nak tengok kita. Sunnah yang paling besar, ustaz-ustaz dan ustazah dah pegang dah. Apa dia? Al-Quran. Sunnah paling besar tu ialah Al-Quran. Sebab Al-Quran ini ada jaminan daripada Nabi. Nabi kata, taraktu fikum amraini lan tadillu abada ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan lepas pada mati aku dua perkara. Kalau siapa pegang kepadanya, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan hadis Nabi. Itu jaminan daripada Nabi. Berada di zaman mana sekalipun peganglah Al-Quran. Bukan sekadar pegang kulu kilir dah. Tapi mengaji, istilah dalamnya dikaji dan diamalkan. Maka kita tidak akan sesat. Berada di mana zaman sekalipun. Itu sunnah terbesar. Al-Quran adalah sunnah terbesar. Jadikan Quran sebagai teman harian kita. Pagi Quran, tengah Quran, petang Al-Quran. Boleh ibu? Senang ke susah kalau pagi Quran, tengah Quran, petang Quran, malam Quran? Senang ke susah? Susah tak? Senang ke susah? Senang, betul? Saya hari itu ada ceramah dekat pantai Sengarang, Sungai Lurus. Orang sana jemput, ahli Jotong Kasar Kampung jemput dekat pantai. Malam-malam ceramah kat tepi pantai. Tapi saya cukup seronok kerana ramai tuan-tuan. Kat situ ramai, kemudian ada peniaga. Kan? Dia ada peniaga. Semua kat situ ada peniaga. Saya tanya dengan orang sana. Sunnah terbesar Nabi ialah Al-Quran. Sunnah terbesar Nabi Al-Quran. Saya kata gitu, tiba-tiba ada satu akak tanya, Ustaz, macam mana kita ni nak ngaji Quran, nak jawab Quran kan payah. Nak ngapal kan payah. Betul Ustazah? Betul? Saya ajar simple. Saya ajar simple. Akak pagi-pagi ngantar anak sekolah. Betul. Petang balik ambil anak sekolah. Betul? Betul. Agak-agak kalau baca Quran 30 juzuk naik motor tu senang tak? Oh, payah. Tapi kalau baca suratul Ikhlas daripada naik motor tadi, ulang pergi balik sampai boleh 300-400. Senang ke susah? Senang. Macam tu boleh. Baca Quran. Quran memberi syafaat. Itu very simple. Kalau nak jadi hafiz, boleh. Jadi hafiz boleh. Hafizah boleh. Boleh. Ada kat belakang ni hafizah ada? Ada kan? Ada. Ada Alhamdulillah. Yang ramainya memang tak ada. Kan? Yang ramai memang tak ada. Tetapi walaupun dia tak boleh menghafal Quran, dia boleh baca Quran, dia boleh beramal Quran sepanjang hidup dia. Sambil jalan pergi pasar, baca Qul Allah. Sambil nak basuh baju, baca Alam Nasrah. Kan? Boleh. Tak boleh baca sekali, baca 1000 kali. Boleh tak? Boleh. Simple aja. Hidup dengan Quran. Daripada hidup dengan lagu, sekejap-sekejap Siti Nurhalizah, sekejap-sekejap Cindai, sekejap-sekejap macam-macam. Kan? Lah kita kena faham, kena tukar environment. Seorang guru dia kena ada metod yang baru dan mudah untuk orang faham. Jangan menggambarkan Quran is very trouble. Jangan. Kita kena jadikan Quran benda yang paling simple, paling senang, yang boleh diamalkan dalam hidup. Bangun, duduk, sambil tidur pun boleh buat. It's very simple. Metod yang paling mudah. Jangan sampai orang membenci sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga, kata Nabi, la yara wajhi, tidak melihat akan wajahku. Man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang disebut nama aku tetapi dia tidak berselawat kepadaku.
maka orang ni tak layak tengok muka Nabi SAW. Selawat kepada Nabi walau simple, senang sebut Allahumma salli ala Muhammad, tetapi nilainya cukup tinggi di sisi Allah. Kenapa saya kata nilai di tinggi sisi Allah? Tuan-tuan, ustaz, tengoklah Al-Quran. Surah Al-Ahzab juzuk 22, Allah kata, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini kan Allah Taala suruh berselawat, betul? Soalan saya, siapa dulu berselawat dalam ayat ni? Siapa dulu? Allah dulu, betul tak? Innallaha wa malaikatahu yusallu. Allah dulu berselawat. Bab sembahyang dia suruhkan perintah, kita kena buat. Bab puasa kita kena buat. Bab haji kita kena buat. Bab zakat kita kena buat. Tapi bab selawat Allah mula dulu. Allah mula dulu. Bila Allah menjadikan Nabi, Allah pilih Nabi, Allah hantar Nabi, Allah tarbiyah Nabi, artinya selawat di sisi Nabi adalah is very good selawat. Tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi berani kata, Nabi nyatakan, orang yang disebut nama aku tapi tidak berselawat, tak layak tengok muka aku. Jadi itulah 3 perkara sebagai penutup yang saya mampu untuk sampaikan pada tengah hari ini. Sekarang dah 10.43. 10 dan 43 ni. Saya boleh sambung lagi. Tapi saya tengok tuan pengusi pun dah tengok semacam. Itu biasalah. Tengok pun macam dah panas saja. Semalam tuan-tuan saya balik ceramah dekat kampung saya sendiri. Ceramah dalam keadaan hujan. Saya dalam kepala otak terfikir besok ni hujan, tak hujan. Saya belum sampai sini tapi saya dah tahu tuan-tuan lokasi dan situasi sini. Dah ada orang hantar kat saya, ni tempat ustaz ceramah esok. Jadi saya terfikir ada kanopi, hujan sama. Oh tidak, rancangan Allah lain. Rupa-rupanya bagi panas sampai berkipas masing-masing tu. Jadi oleh kerana demikian, saya rasa cukuplah sekadar tu. Cuma saya mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan, ustaz-ustaz, ustazah sekalian. Sekiranya ada apa yang saya sampaikan nanti tak berkenan di hati, maklumlah yang cakap ni orang yang belum tua sangat. Nak kata muda tak berani tuan-tuan tapi belum tua sangat. Tetapi apa yang saya lontarkan hasil daripada pengalaman, izin ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, boleh dikongsikan bersama-sama. Tetapi yakinlah, dan saya sendiri pun yakin, ustaz-ustaz dan ustazah yakinlah kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dia jamin kita dengan sunnah yang ditinggalkan kepada kita untuk jadikan pakaian dalam hidup kita semuanya. Dan kita yakin kita sama-sama bukan sekadar berjumpa di sini, dan saya yakin kita akan berjumpa besok di hari akhirat. Saya jadi saksi kepada tuan-tuan dan ibu-ibu dan tuan-tuan menjadi saksi kepada saya. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa yaqinan shadiqa wa dinan qaima. Allahumma amnun alaina bis safa'il ma'rifah wa ablana tasihal mu'amalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqa wa tawakkuli alaika wa husna zanni bik wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik makrunan bi'afid darain amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jutaan, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian ceramah ilmu yang amat banyak yang dapat kita perolehi pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz akan dapat kita jadikan sebagai panduan dan kita laksanakan dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan kita semua terus hidup dalam keadaan kita berpandukan Al-Quran, insya-Allah. Tuan-tuan, banyak tips yang telah disampaikan, antara
kecanggihan yang kita lihat pada hari ini, insyaAllah. Jadi itu antara yang kami dapat, yang kami perolehi. Banyak lagi sebenarnya tips-tips yang diberikan. InsyaAllah Ustaz, apa yang telah disampaikan akan dilaksanakan sebaik yang mungkin. Jadi tuan-tuan, telah selesai kita majlis pada hari ini. Jadi sebelum kita bersurai, kita teruskan dengan acara penyampaian cenderahati kepada Al-Fadil Al-Ustaz. Jadi dengan itu majlis mempersilakan Ustaz Safiyuddin untuk ke hadapan bagi menyampaikan sedikit cenderahati kepada penceramah kita pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Razali bin Haji Jamil, insyaAllah. Silakan. Terima kasih Ustaz. Seterusnya dijemput juga tuan rumah kita untuk ke hadapan bagi menerima sedikit cenderahati daripada pihak badan. Tuan rumah, Encik Mustafa. Itulah tuan. Terima kasih diucapkan kerana sudi untuk menjadikan rumah tuan sebagai tempat untuk kami berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan rahmatan Allah SWT akan diberikan kepada tuan sekeluarga, insyaAllah, dan disempurnakan segala hajatnya, insyaAllah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, nampaknya selesai sudah majlis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita bermula dengan yang baik, kita bersudah dengan baik, berhimpunnya kita kerana Allah SWT, dan kita akhirnya kembali semula ke tempat masing-masing dalam keadaan kita kerana Allah SWT, insyaAllah. Tuan-tuan, untuk seterusnya majlis kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Sekali lagi kita terima kasih kepada semua pihak yang telah sama-sama menjayakan majlis pada hari ini. Terima kasih diucapkan. Jadi dengan itu majlis mempersilakan pengurusi untuk membawa VIP kita ke Dewan Jamuan yang telah disediakan di belakang mana. Silakan tuan. Untuk tuan-tuan yang lain, kita telah sediakan jamuan yang ada di sebelah sana perempuan. Yang sana perempuan. Okay, yang sebelah sana perempuan, yang di ujung sana untuk lelaki. Jadi dijemput dan disilakan. Terima kasih lagi sekali. Saya mohon kemaafan seandainya ada kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.